Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli. Terima kasih kerana menonton Awani Pagi dalam saluran berita Astro Awani, saluran yang paling dipercayai ketika ini, yang mana kami akan bawakan kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara serta perkara yang perlu anda tahu sepanjang hari ini. Tapi sebelum kami mulakan, ingin kami menyatakan kepada seluruh masyarakat agama Hindu selamat menyambut Hari Deepavali, perayaan cahaya, Hafiz, hari ini. Betul. Suasananya, kemeriahannya, ya betul, kita dapati agak sedikit suram berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi ini adalah masa semua pihak terpaksa berkorban untuk memastikan bahawa kita dapat putuskan rantaian penularan COVID-19, dan kita harapkan masyarakat India di negara ini dapatlah bertabah. Tapi dalam masa yang sama, teknologi tidak memisahkan kita, dan kita raikan bersama-sama, raikan kepelbagaian yang ada di dalam negara kita ini, dan bersama-samalah kita menggerakkan semangat kita jaga kita itu, Hafiz. Baik, itu kita akan ulas sebentar saja lagi. Kita ingin melihat kepada sambutan, bagaimana persediaan untuk menyambut perayaan Deepavali ini. Sekejap lagi kita akan bawakan seorang tetamu melalui talian Skype. Tapi kita ingin mengetahui terlebih dahulu, Fizi, mengenai perkembangan COVID-19 di negara kita. Seperti biasa, setiap hari kita dilaporkan ataupun KKM sendiri melaporkan jumlah terkini jangkitan COVID-19 di negara kita, jumlah kematian dan juga jumlah mereka yang telah pun sembuh. Dan ini berita buruk, Fizi, semalam. Betul, iaitu kita dapat saksikan sebanyak kembali naik kepada 4 angka. Itu sebanyak 1,304 kes baru direkodkan, di mana 96 individu kini berada di ward ICU dan 1 kematian telah pun direkodkan pada semalam. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 45,095 kes. Dan kata Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu terdapat kes import dilaporkan melibatkan warga negara yang mendapat jangkitan dari luar negara, dan kesemua mereka yang menerima jangkitan daripada luar negara itu, mereka adalah tiba daripada negara Arab Saudi seramai 3 orang dan juga 1 daripada Mesir. Manakala ini yang perlu kita lihat kerana jumlah kebolehjangkitan ataupun kes yang masih lagi aktif adalah sebanyak 11,822 kes. Begitu besar angka itu, Fizi, di mana mereka ini, saya kira mereka ini ditempatkan di hospital-hospital dan juga sedang menerima rawatan untuk memulih daripada COVID-19 ini, Fizi. Ya, dan apa yang kita bimbangkan sekarang ini adalah berkenaan dengan persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini dalam kalangan rakyat dan juga pakar-pakar kesihatan yang membincangkan keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kerana apa? Kerana difahamkan antara punca penularan adalah disebabkan satunya di Lembah Kelang ini semalam mencatatkan 500 lebih kes yang membuatkan turut mempersoalkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, adakah sama ada ia perlu dikaji ataupun tidak, kerana dilihat angka-angka masih terus meningkat walaupun PKPB dilaksanakan. Adakah kita terpaksa bergerak semula ke arah PKP yang sekaligus menyekat pergerakan secara keseluruhannya kita, dan dalam masa yang sama juga Sabah yang telah pun dilaksanakan PKPB sejak daripada awal selepas pilihan raya negeri itu diadakan, tapi angkanya masih lagi kurang menunjukkan perubahan. Apa yang kita dapat lihat adalah berkenaan dengan nilai R0 itu yang telah pun kita dapat kawal pada angka 1.1 ataupun 1.2 kalau tak salah saya pada semalam direkodkan, dan itulah yang menjadi kebimbangan kita. Dan apa yang penting sekarang ini adalah kita yang berada di Lembah Kelang. Kerana apa? Kerana difahamkan kebanyakan kluster-kluster baru muncul di Lembah Kelang ini disebabkan oleh daripada kluster tempat kerja dan juga pergerakan melibatkan 6 juta individu yang keluar masuk di Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan itu sendiri. Dan kalau kita lihat sebanyak 65 kluster atau 41.1% daripada 158 kluster aktif COVID-19 adalah berkaitan dengan tempat kerja. Betul. Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa sebanyak 5,681 kes positif berkaitan kluster tempat kerja ini melibatkan 3,369 atau 59.3% warga negara, manakala 2,312 atau 40.7% bukan warga negara. Jadi ini adalah hasil tindakan proaktif majikan untuk terus sama jalankan serangan COVID-19 terhadap pekerja, dan dalam masa yang sama juga kita harapkan setiap majikan-majikan terus patuh kepada SOP, begitu juga dengan pekerja
kalau pekerjaan-pekerjaan yang telah pun isytiharkan untuk bekerja daripada rumah, work from home, kerja dari rumah sahaja, dan kepada mereka rakyat di luar sana sekiranya tidak mempunyai sebarang aktiviti-aktiviti penting ataupun urusan penting untuk dilakukan di luar rumah anda, duduklah di rumah. Anggap sajalah ini masa untuk kita berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kesihatan kita terjaga, kerana golongan-golongan rentan yang ada di luar sana, kanak-kanak, orang tua, golongan penyakit kronik, mereka ini sekarang ini sangat-sangat memerlukan bantuan kita untuk memastikan bahawa penularan itu tidak berlaku kepada mereka. Baik, inilah cabaran yang perlu kita hadapi kerana kita tahu ketika pelaksanaan PKPB ini tujuan utamanya kita nak mengekang COVID-19. Dalam masa yang sama, kita tak nak aktiviti ekonomi itu tidak berjalan. Jadi kerajaan telah pun melonggarkan, memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk terus mengoperasikan mereka punya aktiviti perniagaan dan juga aktiviti ekonomi mereka. Dalam masa yang sama, kita masih lagi berperang. Itu perlu diingatkan oleh semua orang agar kita sentiasa menjaga SOP ataupun melaksanakan segala SOP yang ditetapkan oleh MKN, oleh kerajaan, oleh KKM dan sebagainya. Penjarakan fizikal, pemakaian bertutup muka, itu adalah penting untuk kita hidup bersama dengan COVID-19 ini. Itu melihat kepada perkembangan COVID-19 di negara kita, angka dan juga kluster-kluster baru yang telah pun dikesan, dan begitu juga kita bercakap mengenai PKPB ini, di mana ini satu berita baik untuk semua. Sebelum ini, siapa yang ingin travel ataupun mengembara, tidaklah mengembara ataupun bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan, sebelum ini hanya 2 orang saja dibenarkan dalam satu kenderaan, namun kini telah dibenarkan ataupun telah dinaikkan kepada 3 orang. Tapi kena satu rumah. Kena satu rumah, itu syaratnya. Di mana kerajaan selepas mempertimbangkan keluhan daripada banyak pihak, kerajaan telah pun bersetuju untuk membenarkan 3 orang daripada satu keluarga berada dalam sebuah kereta ketika keluar daripada rumah. Dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kelonggaran di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Seluruh semenanjung Malaysia kecuali Perlis, Kelantan dan juga Pahang dikenakan PKPB. Begitu juga dengan negeri Sabah, di mana pelaksanaan itu sama seperti yang diberikan oleh kenderaan e-hailing dan juga teksi pun, maknanya 3 orang saja dibenarkan dalam satu kenderaan. Dan katanya sebelum ini 2 orang yang dibenarkan itu, ada yang mengatakan seorang kena duduk di depan, seorang kena duduk di belakang. Tapi sebelum ini pun kerajaan telah pun memperjelaskan mengenai perkara ini, di mana tak kisahlah duduk depan ke belakang ke, yang penting dalam kenderaan pada ketika ini adalah sebanyak 3 orang dan memberi kelegaan kepada Fizi juga. Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab saya tengok ada beberapa pihak sebelum ni, kita tahu beberapa hari lepas tular kes mengenai seorang pemandu ataupun seorang lelaki ini katanya naik bersama isterinya, kemudian mendakwa tiba-tiba disaman disebabkan oleh SOP COVID-19. 2 orang tu dikatakan beliau telah melanggar, disaman oleh pihak polis. Jadi beliau mempersoalkan sama ada SOP itu takkanlah kejam sangat sampai ke isteri pun naik kereta sekali tak dibenarkan, tapi sebenarnya dia disaman oleh sebab lain, bukannya sebab SOP COVID-19 itu. Itu kekeliruan yang cuba dibuat oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada unjuran angka keluaran dalam negara kasar KDNK semalam. Hafizi, apa ceritanya? Baik, kita menyaksikan di mana keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia telah pun menyusut lebih perlahan sebanyak 2.7%, berbanding penyusutan ketara 17.1% pada suku tahun kedua. Dan di mana ini kenyataan telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia secara amnya, di mana KDNK negara telah pun menyusut 2.7% pada Julai, 3.6% pada Ogos dan negatif 1.6% pada September dan tahun ke tahun bagi pelarasan musim suku tahun ke suku tahun ini. KDNK melonjak 18.2% dan tambahnya pada suku tahun ketiga 2020. Pemulihan berterusan dapat dilihat melalui prestasi ekonomi negara dalam menghadapi cabaran bagi membendung penularan pandemik COVID-19 melalui pelbagai fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa mulai 10 Jun 2020 setelah pembukaan semula aktiviti ekonomi dan juga sekatan perjalanan merentas negeri. Jadi Fizi, kita ingin memahami serba sedikit apakah impaknya terhadap kesejahteraan rakyat, begitu juga dengan perniagaan maupun industri-industri ekonomi di negara ini. Dan untuk itu kita bersama Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan, Bisnes dan Ekonomi UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam ya, Hafizi dan juga Hafizi.
Baik Prof, kita ingin melihat bagaimana kita ingin memahami mengenai penyusutan KDNK pada suku ketiga semalam dan efeknya ataupun kesannya kepada rakyat serta perniagaan maupun sektor-sektor ekonomi di Malaysia ketika ini. Apakah perkara yang menyumbang kepada penyusutan ini, Prof? Okey, yang paling penting kita dapat lihat pengucupan semakin berkurangan kepada 2.7%. So, secara makro kita boleh lihat dari segi secara keseluruhannya ia merupakan proses pemulihan yang positif, petanda yang baik kepada rakyat, yakni mereka yang bekerja, mereka yang berniaga dan juga mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ini adalah merupakan satu petanda yang baik. Ianya adalah hasil daripada dasar kerajaan yang baik, iaitu dasar fiskal yang telah dijalankan untuk membaik pulih ekonomi Malaysia kesan dari pandemik COVID-19. Misalnya pelaksanaan pakej prihatin, memperkukuhkan kesejahteraan rakyat, memperkasakan kehidupan rakyat, pakej kita prihatin, itu secara makro, secara keseluruhannya. Tetapi apabila kita lihat secara mikro, secara khusus, masih ada golongan di luar sana yang masih tidak lagi pulih, malah terus menghadapi cabaran demi cabaran. Tak kala kita dari segi PKP yang dilaksanakan, apabila kita beralih kepada PKP bersyarat, PKPB, so kita dapat lihat berdasarkan pengamatan saya sendiri, contohnya dari segi perniagaan, dari segi taska, mereka kebanyakannya mengeluh dari segi penutupan taska tersebut, yang mana pengurangan yuran diberikan kepada ibu bapa sebab anak-anak mereka tidak ada di taska, dan juga dari segi yuran ataupun sewa yang perlu dibayar kepada owner of the premise, sewa yang perlu dibayar masih seperti biasa. Jadi ini adalah memberi cabaran kepada setengah golongan. Dan ada juga di antara peniaga yang berdasarkan pengamatan saya sendiri, misalnya Taman Tema Air di Selangor, ada yang telah mula merancang untuk beroperasi apabila 10 Jun, apabila kita beralih kepada PKP pemulihan. Tetapi tanpa diduga, kesan daripada COVID-19 ini, kerajaan telah beralih kembali kepada PKP bersyarat. Jadi bayangkan mereka di luar sana yang telah pun meng-hire pekerja-pekerja dan bercap sedia untuk melaksanakan operasinya kembali, tetapi apabila berlakunya penularan kembali COVID-19 ini, ia adalah memberi cabaran kepada golongan yang tertentu. Jadi boleh kita lihat di sini, ianya adalah trade-off, sama ada kita mencapai kepada pemulihan ekonomi ataupun kita mencapai kepada menahan penularan COVID-19 ini. Buat masa ini saya nampak ianya adalah satu benda yang trade-off, yang mana satu perkara kita capai, satu lagi terpaksa kita kurangkan. Jika kita capai menahan penularan COVID-19, maksudnya akan ada kesan kepada ekonomi dan sebaliknya. Okay. Jadi kita kalau boleh mau capai yang mana penularan COVID-19 pun kita dapat tangani, dan pemulihan ekonomi pun kita dapat perolehi. So semoga ekonomi kita baik dan berdaya tahan, dan penularan COVID ini dapat dibendung dengan sebaiknya. Prof, dalam masa yang sama juga kita berada dalam ketidaktentuan gelombang ketiga COVID-19 tiba-tiba menjengah kita, dan dalam masa yang sama juga, adakah Prof berpendapat kita perlu menyimak semula unjuran keseluruhan KDNK untuk tahun ini, kerana PKPB dilaksanakan di hampir di kesemua negeri juga, dan ia juga dikatakan akan memberi impak momentum pertumbuhan, kerana kita unjurkan pada tahun ini negatif 3.5 hingga negatif 5.5. Adakah kita ada keperluan untuk menyimak semula unjuran-unjuran ini? Ya, pada pengamatan saya memang perkara ini perlu disemak semula. Apabila kesan daripada COVID-19 ni ataupun penularan COVID-19 ni semakin menguncing sekarang ni. Setakat semalam kita lihat jumlah penularan semakin meningkat, jadi ia sedikit sebanyak akan mengganggu gugat proses pemulihan
ekonomi kita ini. Walaupun pelbagai perancangan kerajaan yang baik dari segi fasa pemulihan untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia, dan kita nampak benda itu memang ke arah yang positif, seperti yang telah kita dapat dari segi data untuk sukuan ketiga ini. Tetapi dengan adanya penularan yang semakin meruncing COVID-19 ini, ianya secara langsung ataupun tidak langsung akan mengganggu gugat kestabilan fasa pemulihan ini. Yang mana kita lihat rakyat tidak dibenarkan merentas daerah, merentas negeri, melainkan dengan perkara yang benar-benar perlu dan dengan kebenaran majikan ataupun pihak berkuasa. Jadi ianya secara tidak langsung dia akan memperlahankan aktiviti ekonomi. Okey. So ya. Prof, dalam masa yang sama juga kita melihat dalam Belanjawan 2021 Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul mengunjurkan unjuran ekonomi akan pulih pada kadar 6.5% hingga 7.5% pada 2021. Tapi angka-angka ini ditentang hebat oleh Ketua Perbankan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita nak melihat juga pengumuman pencapaian vaksin COVID-19 yang mana kita tahu beberapa hari lepas ada pengumuman mengenainya, banyak positif, dan kita juga dijangka terima vaksin pada suku tahun pertama 2021. Adakah unjuran yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul itu bertepatan ataupun sebenarnya ia perlu dikaji semula, ataupun bagaimana dengan sentimennya apabila vaksin itu dikatakan akan kita dapat nanti? Pada pandangan saya, ianya adalah sangat mudah ya. Seandainya kita dapat membendung penularan COVID-19 seperti mana yang dikatakan oleh Menteri Kewangan, seandainya kita benar-benar mendapat vaksin dari COVID-19 ini dan ia dapat dicegah, so apabila keadaan ekonomi semakin terbuka, yang ini mudah-mudahan ya kita dapat beralih kembali kepada PKP pemulihan. Jadi pergerakan di antara daerah bebas, pergerakan antara negeri bebas. Jadi dari segi kuasa beli rakyat, dari segi pasaran di luar sana akan lebih terbuka. Dan ianya sedikit sebanyak akan memberi sumbangan kepada peningkatan ekonomi kita. Tapi masalahnya sekarang ni kita sudahlah tiada perbelanjaan dari segi foreign traveller disebabkan penutupan sebadan negara. Bayangkan lagi kalau ditambahkan lagi dengan penutupan sempadan daerah, penutupan sempadan negeri, ianya memang akan menjejaskan lagi proses pemulihan ekonomi kita. Tapi kalau kita dapat vaksin COVID-19 ini dan perkara penularan COVID-19 yang dapat dibendung, so kita akan beralih daripada PKP bersyarat kepada PKP pemulihan, dan saya lihat perkara ini memang akan mendapat impak yang positif dan fasa pemulihan ekonomi kita akan dapat diperolehi dengan angka yang positif. Okey, baiklah, terima kasih Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Pensyarakanan Sekolah Perniagaan Bisnes dan Ekonomi UPM, atas perkongsian pendapat berkenaan dengan KDNK suku ketiga negara yang baru saja diumumkan semalam. Dan kita nak berhenti dahulu, rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizia Azaman. Hari ini merupakan hari Deepavali yang disambut oleh semua penganut Hindu, dan sambutan perayaan Deepavali ini sebenarnya yang dikenali sebagai Pesta Cahaya nampaknya disambut, mungkin kita menganggapkan ataupun kita dapat jangkakan disambut secara sederhana saja pada hari ini kerana kita perlu mengikuti segala SOP dan sebagainya. Dari mana sedikit info mengenai sambutan Deepavali yang menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan atau simboliknya ditujukan dalam erti cahaya yang menerangi kegelapan, turut dimeriahkan dengan acara kunjung-mengunjung, dan itu yang berlaku pada tahun sebelumnya. Jadi kita ingin memahami dan juga kita ingin mengetahui sedikit mengenai bagaimana sambutan
perayaan Deepavali pada tahun ini? Apakah persediaan-persediaan yang dibuat oleh mereka yang menyambutnya? Dan di talian pada ketika ini kita ada Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy yang juga merupakan penganalisis politik dan juga media sosial UiTM. Sebelum ini banyak kita menceritakan mengenai media sosial, tapi kali ini kita ingin memperincikan mengenai bagaimana sambutannya. Dr. Sarah ada di talian? Ya, saya. Baik Doktor, kalau kita lihat kepada sambutan perayaan Deepavali pada hari ini, bagaimana agaknya persediaan yang dilakukan oleh doktor sekeluarga dan juga apakah aktiviti-aktiviti yang selalunya dilakukan pada tahun-tahun sebelum ini, dan pada tahun ini bagaimana agaknya sambutan untuk Deepavali ini, Doktor? Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua penganut agama Hindu di Malaysia, tidak kira di mana anda berada. Dan saya melihat sambutan Deepavali kali ini agak luar biasa. Sudah tentunya amat berbeza sebab kita berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan bagi diri saya, tahun ini saya tidak dapat balik ke kampung halaman saya, Jatin Melaka. Jadi saya tidak dapat bersama keluarga saya di Melaka pada ketika ini untuk menyambut perayaan Deepavali bersama. So, kita berada di dalam satu situasi pandemik COVID-19 di mana kita harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan selalunya pada hari Deepavali ini, kalau kita lihat pertama kali selalunya kita akan bangun dan kita akan bersihkan rumah dan kita akan membuat kolom di hadapan rumah, dan selepas itu kita sekeluarga akan pergi ke kuil, dan selepas itu kita balik ke rumah dan membuat upacara sembahyang di rumah. Selepas itu kita akan mendapat restu daripada bapa saya. Selepas itu inilah momen yang mana kita semua akan duduk bersama-sama untuk bersarapan pada pagi. Jadi disebabkan saya pun tidak dapat balik ke kampung halaman, nampaknya saya terpaksa beraya seorang di Kuala Lumpur kali ini. Jadi sudah tentunya ia agak berbeza, sudah tentunya rasa rindu itu ada di dalam hati, tetapi yang lebih penting adalah kesihatan kita buat masa ini. Dan saya masih boleh merayakan Deepavali ini bersama dengan kawan-kawan dengan mematuhi segala dari panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Jadi perkara-perkara seperti kita elak bersalaman atau berhimpun dan penjarakan fizikal ini adalah amat penting dalam tempoh ini. Doktor, kedengaran suara doktor juga kelihatan sayu susulan daripada tak dapat berjumpa dengan keluarga doktor, dan kami amat memahami keadaan situasi sekarang ini, dan mungkin juga ia akan sedikit sebanyak memberi kesan bukan saja kepada doktor tetapi juga ramai lagi penganut-penganut Hindu di luar sana. Jadi doktor, sudah pasti ini akan membawa sedikit sebanyak tekanan emosi dan sebagainya, tak dapat berjumpa. Kalau beberapa hari lepas kita dengar cerita seorang individu ini sanggup orang kata langgar arah laluan di jalan raya itu sehingga aksiden dan sebagainya semata-mata nak balik menyambut Deepavali. Itu adalah semangat ketika mana perayaan Deepavali ini yang begitu penting sekali untuk kaum India di negara ini untuk sambut. Jadi doktor, apa nasihat doktor bagaimana nak menguruskan emosi, bagaimana nak menguruskan keadaan diri ketika mana kita berdepan pandemik COVID-19 ini, tak dapat berjumpa keluarga dan sebagainya? Nasihat doktor? Memang perayaan Deepavali ini adalah satu perayaan yang penting bagi penganut-penganut Hindu di negara kita. Sudah tentunya emosi itu akan tergugat, dan saya pun ada melihat banyak temu juga di dalam minggu ni yang kita lihat ada dari keluarga yang berpisah dan mereka terpaksa menggunakan Skype ataupun Zoom untuk berkomunikasi. Dan saya kalau kita lihat pada tahun ini kesan pandemik COVID-19 ini agak berpanjangan daripada Mac sehingga ke akhir tahun ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita dapat jumpa di keluarga kita pun mungkin
selepas 3 bulan ataupun 5 bulan, dan kita tidak rasanya kita tidak percaya mungkin ini adalah Deepawali yang agak berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Dan apa yang kita harus buat masa ini adalah keselamatan diri kita adalah amat penting. Bukan sekadar keselamatan diri kita, malah keselamatan ahli-ahli keluarga kita pun amat penting di dalam musim perayaan ini. Jadi kita tahu bahawa kerajaan kita pun telah melaksanakan tempoh PKP ini sejak Mac sehingga sekarang dengan pelbagai jenis terminologi yang mereka telah wujudkan, PKPBB, PKPKB. Jadi semua ini perlulah kita beri perhatian dengan serius kerana keselamatan dan juga kesihatan diri kita adalah amat penting buat masa ini. Dan saya percaya bahawa walaupun kita berjauhan dari segi fizikal, tetapi minda dan hati kita ini sudah tentu kita bersama dengan keluarga kita, dan kita fikirkan bagaimana mereka sedang melalui suasana perayaan buat masa ini. Dan saya percaya bahawa tempoh ini sudah tentu akan berakhir dengan secepat mungkin, yang mana kita semua sedang mengarungi pelbagai cabaran besar buat masa ini. Jadi sama-samalah kita berganding bahu dan kita bersatu padu dengan sabar untuk mengarungi situasi yang agak mencabar, terutamanya pada waktu perayaan ini. Okey, baiklah, terima kasih Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy atas perkongsian bagaimana norma baharu SOP COVID-19 ketika perayaan penting kepada penganut agama Hindu di negeri ini, sambutan perayaan Deepawali. Jadi Hafizi, satu norma baharu, satu kelaziman baharu, tabahlah dengan sekuat hati kita. Dan kita kawan-kawan lain, kita boleh juga meraihkan sama-sama sambutan perayaan Deepawali. Wish kawan-kawan beragama Hindu di negeri ini supaya mereka bersemangat kerana tak dapat berjumpa dengan ahli keluarga. Okey Hafizi. Yang pasti kemeriahannya juga perlu kita sambut juga kerana kita tahu perayaan ini untuk kita bergembira dan sebagainya. Dan kami sentiasa mendoakan yang terbaik dan sentiasa mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali kepada semua masyarakat ataupun semua penganut Hindu yang menyambutnya pada hari ini. Dan untuk itu Hafizi, kita berakhir di sini. Ya, kita berakhir di sini. Saya Hafiz Azaman. Terima kasih kerana menonton saluran berita Astro Awani, berita yang paling dipercayai. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera.